Syukran. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dengan kepemurahannya mengurniakan kepada kita segala nikmat dan kelebihan, sama ada yang kita sedar ataupun yang tidak, sama ada yang kita layak ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengurniakan kepada kita kemudahan, ketenangan dan kesenangan, malah peluang yang berulang kali untuk kita meningkatkan lagi ketaatan dalam apa juga bentuk kepadanya. Ibu-ibu dan bapa-bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perkongsian pengajian kita berkaitan tentang pendidikan anak-anak dan kekeluargaan menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah, insya-Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, sama ada kita sedar ataupun tidak, perkataan anak ataupun yang biasanya disebut dengan kalimah al-walad yang membawa maksud anak, ianya diungkapkan lebih daripada 100 kali di dalam Al-Quranul Karim. Secara spesifiknya sebanyak 102 kali perkataan anak ataupun al-walad di dalam pelbagai bentuk dinyatakan dalam Al-Quran, di dalam pelbagai surah dan juga peristiwa-peristiwa yang tertentu. Ini menunjukkan beberapa perkara. Pertamanya, kepentingan berkaitan tentang keperluan fitrah manusia itu yang sentiasa menyayangi dan mencintai anak-anak mereka. Kedua, anak-anak ini adalah merupakan sumber kepada ibu dan juga bapa agar peluang untuk ibu dan ayah ini pahala ganjaran balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala berterusan melangkaui usia ibu dan usia ayah tadi, ianya boleh dilakukan menerusi dengan adanya zuriat yang soleh dan juga solehah menerusi anak tadi. Dan terlalu banyak di dalam Al-Quran serta hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang memperihalkan kedudukan yang sedemikian. Antaran itu, tugas kita adalah pertamanya diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, dengan kelemahan yang ada pada diri kita, untuk memelihara, menjaga, dengan erti kata mendidik, agar anak-anak ini ianya berfungsi menjadi penenang kepada diri kita di sini, di dalam kehidupan ini dan juga pada hari kemudian nanti. Perkara-perkara yang perlu untuk dititik beratkan oleh kita sebagai muhasabah dan koreksi diri kita selaku ibu dan ayah, yang paling utamanya adalah untuk menanamkan dan mengajarkan anak-anak itu dengan tauhid ataupun akidah yang kemas serta tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ikatan sahaja tidak cukup. Akidah itu maknanya ikatan yang disimpul rapi, yang diikat kemas, yang tidak mudah terlerai, untuk kita ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan anak-anak kita terjerumus walaupun kecil ataupun walaupun sedikit kepada mana-mana ruang agar anak tadi wal'ayazubillah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan perintah Allah. Cuba rujuk nanti di dalam Al-Quranul Karim, lihat di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ila akhir ayat, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang mati
dalam keadaan ia mensyirik, menyengutu, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Tetapi apa juga bentuk dosa-dosa dan kesalahan manusia selain daripada syirik, subhanallah, Allah itu maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Allah membuka pintu keampunannya itu kepada manusia, ruang untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu luas. Lantaran itu, antara perkara kita ini sebagai ibu dan ayah untuk melihat dan memastikan keutamaan di dalam kita mendidik anak-anak, biarlah kita tidak mampu untuk meninggalkan yang mewah dan juga bernilai seperti mana yang orang lain boleh wariskan kepada anak dan zuriatnya. Yang paling utamanya adalah kita memberikan kepada mereka pendidikan dan pengajaran akidah yang sahih dan yang benar. Kerana inilah yang paling berutama, tidak ada lagi yang lebih bernilai di dunia ini, malah lebih-lebih lagi di hari akhirat, hari yang kekal lagi abadi. Kita juga pernah melihat dan pernah melalui surah Luqman. Dalam surah Luqman pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala merekodkan wasiat, pesanan, ajaran Luqman sebagai bapa kepada anak lelakinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Wahai anak andaku, wahai anak lelaki kesayanganku, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutu dan samakan Allah dalam apa juga cara, dengan apa juga benda-benda yang lain. Mengapa? Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman kepada diri sendiri yang maha nyata dan juga yang maha besar. Muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya adalah untuk menanamkan akidah. Apabila anak tadi diikat ataupun disimpul dengan ikatan yang benar, dia mempunyai rasa bertuhan. Jauh mana sekalipun dia belajar, ke mana sekalipun institusi keluarga dan perkahwinan membawanya, jauh daripada diri kita, rumah asal, kampung asalnya, selagi mana anak itu kuat daripada sudut akidahnya, anak itu insya-Allah akan selamat. Keduanya, selepas kita mendidik dan mengajarkan akidah, datang keutamaan yang kedua untuk kita isi pendidikan anak-anak kita ini dengan pelaksanaan tunjuk ajar dan praktikaliti ibadah. Maksud ibadah ini adalah perkara-perkara yang dizahirkan daripada niat yang ada dalam hati dan ketetapan yang diyakini dengan apa yang disebutkan oleh anak tadi, dan kemudian dia terjemahkan menerusi al-jawarih, anggota tubuh badan yang zahir ini. Keimanan itu dizahirkan dengan pengisian ibadah. Ibadah tidak hanya bertempat di masjid ataupun surau ataupun kerana ada majlis, kerana ada situasi tertentu, kerana ada program dan aktiviti yang khusus. Tetapi ibadah ini adalah agenda dan aktiviti seluruh kehidupan. Bermula daripada anak tadi bangkit daripada tidur, hinggalah kepada dia tidur kembali, apa-apa yang dia lakukan itu, kalau ianya merupakan akhlak, perbuatan yang baik, maka ia adalah merupakan ibadah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis sahihnya, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan, kebajikan itu adalah apa-apa juga perangai, tata cara, fi'il, akhlak yang baik.
apa-apa saja yang dilakukan oleh kita dan anak-anak kita di mana sahaja, sama ada ianya dilihat ataupun tidak oleh orang lain, kalau benda itu adalah benda yang betul, benda yang baik, maka ia adalah merupakan perkara ibadah yang diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segalanya, ibadah ini adalah merupakan praktikal. Dia adalah merupakan medan ujian sebenar kerana dia berkait rapat dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Lantaran itu, hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin dan percaya semua orang maklum, mengetahui, malah menghafalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Yang bermaksud, hendaklah kamu semua melaksanakan ibadah solat seperti mana yang kamu lihat aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakannya. Iaitu Nabi sendiri solat bagaimana. Solat ini tidak hanya teori, ibadah itu bukan hanya sekadar ilmu yang dihafal ataupun perkataan dan istilah yang diingat, tetapi yang dilaksanakan dan yang ditunjukkan. Antaran itu yang terbaik, malah menjadi penghulu kepada segala ibadah, dan akan yang disebut oleh Nabi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Perkara pertama yang Allah akan hitung, nilai, kira, cek betul-betul nanti berbanding dengan semua amalan lain pada hari kiamat adalah as-salah, iaitu sembahyang. Sekiranya anak tadi dalam apa keadaan sekalipun dia tidak meninggalkan solat, maka peluangnya ibadah-ibadah yang lain itu turut sama akan lulus kalau sekiranya solat itu lulus dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, malah tak sanggup untuk kita bayangkan kalau sekiranya ibadah solat yang dah ditunjuk, artinya orang yang mengajar, sumber pengajaran ada sekeliling anak-anak, tetapi anak-anak kita tidak pick up, dia tidak ambil, dia tidak contohi, dia tidak buat, maka yang pertama, soalan ini juga soalan yang dia tidak dapat jawab. Bagaimana pula dengan ibadah-ibadah yang lain? Lantaran itu perlu untuk kita menanamkan kepada anak-anak kita, bukan sekadar berkaitan tentang pengajaran teologi ataupun akidah yang sahih, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, mesti dibawa dan disusuli dengan siri-siri aktiviti yang mendekatkan anak tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendekatkan anak kepada Allah? Subhanallah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sila rujuk di dalam Al-Quranul Karim, satu daripada banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan tentang pendidikan kekeluargaan dan anak-anak di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan pada ayat yang ke-74. Ramai yang menghafalnya, di mana potongan daripada ayat 74 surah Al-Furqan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa, berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan, hadiahkanlah kepada kami, min azwajina, daripada isteri-isteri dan pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan zuriat keturunan anak cucu kami, sebagai qurrata a'yun artinya penyejuk mata, ataupun kadang-kadang kita tambahkan lagi penyejuk mata dan penenang hati. Umpama mata ini sifatnya itu dia boleh panas, yang hanya boleh menyejukkan mata dan menenangkan hati adalah pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri,
dan juga zuriat kita, keturunan iaitu anak-anak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Tidak cukup sekadar anak tadi, zuriat tadi, pasangan tadi menjadi penyejuk mataku ya Allah, menjadi penenang hati kami ya Allah. Jadikanlah aku dan juga pasangan serta anak-anakku, jadikanlah kami semua dalam doa ini sebagai ketua, yakni sebagai contoh, sebagai tauladan yang boleh memimpin dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu dan bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya terlalu banyak yang boleh kita ambil sekiranya kita mendalami, ataupun istilahnya kita tadabbur, artinya mendalami isi kandung ayat 74 di dalam surah Al-Furqan, khususnya terkait soal kekeluargaan, bagaimana ianya diuruskan seperti yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, pada ayat 74 surah Al-Furqan ini, ia menggambarkan pengharapan, rasa tekad, semangat, malah menjadi satu objektif, tujuan bagi sesiapa sahaja yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki maupun wanita, isteri ataupun suami, yang bujang dua-dua ini masuk ke gerbang perkahwinan ataupun dah meningkat dewasa, belum lagi nak berumah tangga tapi akan berumah tangga pada satu hari nanti, mereka perlu untuk menanamkan dan mengajarkan dalam diri mereka harapan dan semangat, tekad mereka, malah niat untuk mereka ini memperoleh dan mendapat kebaikan-kebaikan, untuk mereka menerima dan beroleh ganjaran-ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja untuk mereka tetapi untuk setiap satu daripada ahli keluarga mereka, malah kepada keturunan mereka. Sama ada yang ke atas, orang-orang ahli keluarga sebelum daripada kita yang sempat kita jumpa ataupun tidak, dan juga yang akan datang sebagai descendants, anak cucu cicit kita yang akan datang, sama ada yang kita sempat tengok, sempat jumpa ataupun tidak sempat. Lantaran itu, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita bila anak itu telah mula meningkat dewasa, diajarkan kepadanya tanggungjawab dan amanah, disuruh agar tanggungjawab itu bukan sekadar dihafal tetapi dilaksanakan, dipraktikkan, dan dalam kategori ibadah. Anak tadi akan wujudkan dalam diri dia, nanti bila aku dah berkeluarga, bila dah dapat dan dikurniakan pasangan, ada rezeki pula dikurniakan anak-anak sampai ke cucu cicit dan sebagainya, aku mohon ya Allah, kurniakan kebaikan untukku, untuk pasanganku, ahli keluargaku, semuanya, tak kira pangkat apa sekalipun. Ia sepatutnya telah pun ada menjadi tekad dalam diri seseorang sebelum seseorang itu melangkahkan kaki ke dalam alam kekeluargaan. Ini amat penting agar bila adanya niat dan juga tujuan sebegini, dia akan membantu untuk mematangkan anak lelaki kita dan mematangkan anak perempuan kita apabila kita lepaskan mereka nanti untuk mereka berkeluarga dan memiliki keluarga sendiri. Tempoh usia matang ini dia tidak diukur dengan umur. Kita tidak boleh katakan anak lelaki saya ni baru umur 23, budak lagi, tak matang lagi, tak boleh kahwin. Kita tak juga boleh untuk katakan anak perempuan saya dah umur 22 ni tapi budak lagi ni, tak boleh buat apa lagi ni. Banyak lagi nak kena belajar. Banyak lagi nak kena belajar tu, kalau kita dapat ajarkan tu satu hal lah. Kalau kita biarkan sebut macam tu, tak tahu mana mereka nak ambil ilmu, yang itu akan jadi isu ataupun masalah di kemudian hari. Kematangan tidak sekadar diukur dengan usia, tetapi dilihat dengan bagaimana cara ibu dan ayahnya menjaga, mendidik dan membesarkan anak tadi.
Kalau sekiranya caranya itu alhamdulillah tepat, cara yang dibuat oleh ibu dan ayah itu betul, maka anak tadi seawal usia muda ia telah pun matang dan dah boleh berdiri di atas kaki sendiri untuk buat keputusan. Mengapa saya kongsikan sedemikian? Kerana subhanallah, melihat kepada statistik isu-isu masalah konflik yang berlaku dalam alam rumah tangga, rupa-rupanya dia tidak hanya semata-mata bertumpu kepada perkahwinan dan institusi pernikahan yang diwakili oleh kumpulan umur-umur yang muda. Sesungguhnya banyak berlaku isu-isu yang berat, yang tak boleh diselesaikan, yang masalah yang menjadi beban punya lama. Dia bukan berlaku kepada pasangan yang baru berkahwin, pasangan yang mungkin telah pun lama berumah tangga. Lantas usia sekali lagi bukan merupakan satu prasyarat untuk menjadikan seseorang itu matang di dalam membuat keputusan. Antara itu, kalau kita perhatikan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga direkodkan berkahwin pada usia yang awal, namun ini tidak menghalang mereka untuk menjadikan perkahwinan itu sebagai satu ibadah dan juga mendapatkan ruang mereka nak mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita semua ni agar kita memperoleh kebaikan daripada yang kita buat ataupun kebaikan daripada yang kita ajarkan kepada anak-anak, kebaikan daripada kebaikan dan juga kebajikan yang anak-anak kita pula nanti buat. Pahalanya itu insya-Allah ada juga tempias sampai kepada kita, datang daripada anak-anak yang soleh. Kedua, pada ayat 74 surah Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa ia perlu menjadi satu tekad dan hasrat bagi setiap orang yang beriman, lelaki dan wanita, suami dan isteri, bapa dan juga ibu, agar bila setiap kali mereka dikurniakan cahaya mata atau mereka sedang mendidik, membesarkan, memelihara anak-anak mereka ini, mereka pasangkan hasrat nak jadikan ahli keluarga mereka itu, ahli keluarga kita, sebagai penyebab untuk kita dapat pahala dan seluruh ahli keluarga dapat pahala. Menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam pelbagai cara, tapi ianya perlukan kepada usaha. Usaha inilah yang menjadi sebab kepada turunnya pahala itu. Dia tidak datang secara bergolek, dia mesti ada usaha. Sama ada pahala itu dan rahmat itu Allah berikan kepada satu-satu keluarga, sama ada kebaikan itu datang daripada seorang ayah ataupun ayahnya tak buat apa-apa, maknya lah yang berusaha, yang doa siang malam, ataupun mak dan ayahnya itu banyak contoh kita lihat di luar, ibu dan ayah ini Allah berikan dalam bentuk yang biasa-biasa. Tidaklah mereka ini mempunyai kelebihan atau kekananan yang boleh dilihat orang dari sudut agama. Contohnya, ibu dan ayahnya orang biasa, tetapi Allah berikan anak sebagai penyebab untuk ibu dan ayah itu beroleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh yang ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh anak yang memberikan pahala yang besar kepada ayahnya terlalu banyak. Antaranya adalah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hayat Nabi. Sahabat ini masih lagi usia yang sangat muda, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kehebatan Abdullah bin Umar dan kenapa disebut radhiyallahu anhuma merujuk kepada semoga Allah redha kepada kedua-duanya, kerana dia adalah merupakan anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Umar dan ayahandanya Umar Al-Khattab radhiyallahu an, adab kita dengan para sahabat, kedua-duanya itu merupakan orang dan insan yang hebat, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Jadi rawi sahabi, dialah panglima perang, dia jugalah yang menghafal Quran. Maka adab kita bila dengan sahabat ini, kita belajar, kita tahu, kita sebut nama mereka, maka kita sebut radhiyallahu anhu,
Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada mereka. Tapi kalau dua-dua anak dan juga ayah, contoh Umar dengan anaknya Abdullah, Abdullah dengan bapanya Amru Al-As dan sebagainya, maka disebut radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala redha kepada kedua-dua anak dan juga ayah. Mengapa? Ada menyatakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setelah lama ayahnya itu wafat, Umar Al-Khattab radhiyallahu an sudah tidak lagi menjadi khalifah Islam yang kedua, telah meninggal dunia. Pahalanya itu turut sampai dan juga legasi pendidikan itu tetap kekal bila Abdullah bin Umar melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Antaranya dalam sepotong hadis sahih, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjumpa dengan seorang lelaki tua yang orang semua tak kenal. Dihormatinya lelaki itu, diberikan serban yang dia pakai pada lelaki tersebut, diberikan lelaki tua yang orang lain tak kenal tadi untuk naik kenderaan dia. Dia duduk bawah jalan kaki tak mengapa. Maka dia menyatakan bahawa inna aban hadza, sesungguhnya ayahanda ini, orang tua tadi itu, kana wuddan li Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu masa ayah aku hidup, laki ini dia rapat dengan ayahku. Ayahku hormati dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu an mesra, baik, rapat menghormati laki ini. Selepas ayahnya meninggal, anaknya itu Abdullah turut sama memuliakan, menghormati, menyantuni lelaki tua tadi, hanya semata-mata kerana sebab masa ayahnya hidup, dia dan ayahnya itu adalah merupakan kawan baik, rapat, sama-sama saling hormat menghormati. Lantas ini adalah merupakan bentuk pendidikan anak-anak dalam Islam, kerana kita tidak mendidik anak kita untuk dengar cakap kita ataupun patuh, ataupun kadang-kadang orang gunakan istilah takut. Nakkan anak tu takut pada kita, belum sempat kita bercakap, kita berdehim, kita batuk sikit saja pun anak pun dah tahu. Tapak kaki kita tu pun anak dah dalam keadaan yang serba tak tentu. Kita nak anak kita mungkin begitu, tetapi yang boleh memberikan manfaat kepada kita ialah anak yang mendengar dan melihat kebaikan yang kita pernah buat. Mungkin nanti kita pun dah tak larat nak buat, dia sambung buat apa kebaikan yang kita buat. Selaras dengan hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh anak tadi ini, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, sami'tu, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatur rajuli ahla wudda abihi, yang bermaksud sesungguhnya kebaikan, kebajikan yang paling tinggi, kebaikan ada banyak tapi yang tertinggi adalah dalam situasi bila seseorang anak ini, walaupun selepas kematian ibu dan ayahnya, anak tadi masih lagi boleh hormat, boleh menghormati, boleh menyayangi, boleh menyantuni, dan juga berlaku sopan dan baik kepada orang tua yang lain yang dulunya pernah hidup dengan ibu dan ayahnya, yang dulunya kawan baik, rapat, bekas jiran, kenalan, sama tempat kerja dengan ibu dan ayahnya yang telah pun meninggal dunia. Kalau dipikir-pikirkan, tanya kepada orang muda, untuk dia buat baik saja-saja kepada mana-mana orang tua yang dia tak kenal, dia tak nampak apa sebab, dia tak rasa apa keperluan. Ramai lagi kawan-kawan aku, mungkin dia kata yang dia nak hang out dan sebagainya. Tetapi inilah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam hadisnya bahawa pendidikan kekeluargaan tidak hanya bermatlamatkan ikut berapa umur ibu dan ayah, tetapi walaupun setelah peninggalan ibu dan ayahnya, anak tadi masih boleh terus buat baik dengan orang yang buat baik ataupun orang yang rapat dengan ibu dan ayahnya. Itulah kebaikan yang tertinggi. Ini hanya buat baik kepada sahabat ibu dan ayahnya yang telah meninggal dunia. Apatah lagi kalau anak tadi melakukan ibadah yang lain,
yang lebih besar impaknya dan fadilatnya. Kalau yang begini pun berbaik dengan bekas kawan baik ayah, kawan baik mak pun pahala dah tertinggi, mengajarkan kepada kita apatah lagi dengan ibadah dan juga perlakuan-perlakuan baik yang lain. Ketiga, di dalam ayat Al-Furqan, ayat surah Al-Furqan ayat yang ke-74 ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan hab lana. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah, anugerahkanlah atau hadiahkanlah kepada kami anak-anak dan pasangan yang baik, isteri yang baik, suami yang baik. Anak-anak yang baik, dia adalah anugerah. Dia adalah merupakan hadiah. Hadiah ini ada dua. Satu, hadiah itu di dunia ini contohnya kita dapat sebab kerana kelayakan kita ataupun kerana apa yang kita buat. Anak-anak kita di sekolah belajar elok-elok, dapat jawab periksa, soalan baik, jawapannya pun baik, dapat markah yang tinggi, kedudukan yang baik, dia dapat hadiah daripada sekolah kerana kecemerlangan akademik. Dapat hadiah itu kerana usaha yang dia buat berterusan, dia belajar, dia bersungguh-sungguh dan sebagainya. Kedua, ada hadiah yang kita dapat tanpa kita sedari, kita pun tidak perasan, kita pun tak sangka akan menerima anugerah ataupun hadiah itu. Ataupun juga dalam keadaan kita rasa bahawa kita tak layak nak terima, ada orang lain lagi yang jauh lebih layak, tapi Allah hadiahkan. Inilah konsep hadiah. Hadiah daripada manusia pun menjadikan kita gembira, kita hargai, apatah lagi ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadiah ini mengajarkan kepada kita, ibu-ibu dan ayah sekalian, bila kita baca, kita tadabbur ayat 74 surah Al-Furqan ini, pertamanya mengajarkan kepada kita agar kita insaf. Insaf kerana bila kita dikurniakan cahaya mata ataupun kita dikurniakan cucu, cicit dan sebagainya, dapat seorang anak, tambah lagi seorang, mungkin anak kita ramai daripada orang lain, dia bukan kerana kehebatan kita. Anak-anak ini sememangnya 100% totally adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul manusia berusaha, usaha itu menjadi sebab, tapi yang memberikan dan mengizinkan berlaku ini ianya benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang tak ada masalah pun, tidak ada sebarang isu dari sudut kesihatan, tapi Allah bagi dia hadiah dalam bentuk yang lain, bukan di dalam bentuk keturunan, zuriat, anak-anak dan sebagainya. Tak ada cacat celanya mereka, tak ada kurangnya mereka berbanding dengan orang lain, tapi Allah bagi hadiah dalam bentuk yang lain. Kita mungkin dalam keadaan Allah bagi kepada kita hadiah di dalam bentuk-bentuk yang lain di dunia ini. Allah bagi juga kepada kita hibah ataupun hadiah itu dalam bentuk anak pinak ataupun anak cucu keturunan. Mungkin kita ini Allah Subhanahu wa taala tak macam orang lain kalau nak dibandingkan hadiah anugerah dalam sudut yang lain, tapi Allah kurniakan kepada kita anak-anak yang sifatnya itu walaupun seorang, walaupun tu je lah lelaki, walaupun tu je lah perempuan, walaupun ramai bagaimana sekalipun jumlahnya, ini adalah merupakan hadiah. Dalam ayat Al-Quran yang lain, lebih 100 ayat berkaitan tentang anak-anak dan pendidikannya ini dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan bahawa anak-anak kita ini adalah merupakan zinatul hayatid dunya. Anak-anak adalah merupakan perhiasan yang tercantik, terindah bagi hidup manusia di dunia ini. Tak adalah perhiasan lain yang lebih bernilai, yang mata kita tu tak kisahlah waktu siang ke malam, yang kita langsung tak ada rasa jelek, tak ada rasa boring untuk tengok, untuk tatap, untuk lihat mereka lama mana masa sekalipun, melainkan anak-anak. Kerana itu disebutkan perhiasan. Tetapi kita kena ingat, ada juga di dalam Al-Quranul Karim
yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa anak-anak ini adalah merupakan suatu fitnah kepada kamu. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta yang Allah bagi kepada kamu dan anak-anak yang Allah anugerah hadiahkan kepada kamu, dia menjadi fitnah kepada kamu. Cuma satulah perkataan fitnah di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sekitar 60 kali, dan tidak ada satu pun sebenarnya perkataan fitnah yang disebutkan dengan ejaan sebutan sebegitu dalam Al-Quran yang membawa makna sama seperti mana perkataan fitnah yang kita guna sekarang ini, yang orang faham fitnah artinya dia memfitnah dia memfitnah dia dan sebagainya. Dalam Al-Quran fitnah itu punya makna yang sangat rencam, sangat banyak variasi sifatnya, kecuali makna fitnah yang biasa kita pakai itu lain. Contohnya bila disebut memfitnah itu, fitnah itu lebih buruk, lebih dahsyat daripada membunuh, maksudnya di sini adalah asyirku ataupun syirik. Dosa syirik itu yang kita nyatakan di awal tadi sama dengan surah An-Nisa ayat 48, surah Luqman ayat 13 yang kita kongsikan tadi. Syirik itu dia lebih buruk, lebih teruk lagi daripada orang yang membunuh. Dosanya itu lebih menggunung tinggi hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan ia menjadi fitnah dan ia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya juga fitnah ini membawa makna ujian. Ujian ada dua. Satu, benda-benda ujian yang datang kerana Allah bagi keseronokan, kegembiraan, kelebihan kepada kita. Oh, itu juga ujian. Yang biasa kita faham ujian ini bila Allah Subhanahu wa taala beri kekurangan. Allah uji kita dengan keletihan, tak sama macam orang lain, ditimpa penyakit, kesusahan, kesihatan dan sebagainya. Itu mungkin kita biasa anggap sebagai ujian. Namun baik untuk kita ajarkan, sampaikan, titipkan pada anak-anak cucu kita bahawa pertamanya adalah lebih mudah sebenarnya untuk mengurus kekurangan berbanding dengan bila kita diberikan nikmat kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berikan kepada kita hadiah kelebihan, nak mengurus yang lebih ini sebenarnya dia jauh lebih payah daripada nak mengurus bila kita rasa kita kurang. Bila kita kekurangan, kita tak cukup, kita tak sama orang lain, kita terpaksa berpada dengan istilahnya bajet kita itu sikit banding dengan orang lain, kebiasaannya kita boleh untuk uruskan. Kita boleh sukat, kita boleh kurangkan, kita boleh tak buat benda ini kerana bajet kita banyak itu. Setakat itu yang kita mampu. Tetapi ramai orang di luar sana, bila Allah berikan kepadanya ujian lebih, sama ada duitnya itu lebih, masanya itu, peluangnya itu nampak lebih daripada orang, kemewahannya itu juga lebih, dia jadi sukar dan tak mampu untuk dia uruskan. Antaran itu bersyukurlah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dari semasa ke semasa kekurangan, kesakitan, kelemahan dan sebagainya, kerana ini juga adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan kita menguruskan. Begitulah juga dengan jumlah anak-anak. Dalam Quran, subhanallah, terlalu banyak bagaimana Allah tunjukkan semua contoh. Ada Nabi dan Rasul yang dalam Al-Quranul Karim yang langsung tak dikurniakan cahaya mata. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ada contoh dalam Al-Quranul Karim di mana ada Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak-anaknya itu tak ramai, sedikit. Cerita contohnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ada contoh Nabi dan Rasul yang Allah kurniakan anak mereka itu ramai. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, anak-anaknya itu Nabi Yusuf alaihissalam dan adik-beradiknya yang lain. Ada Nabi yang Allah kurniakan bagi hadiah anugerah anak ni
Bukan usia masa 25 tahun lepas tahun kahwin ataupun 35. Usia kalau ikut riwayat ada yang menyatakan lebih 80 tahun atau menghampiri 90 tahun. Nabi Ibrahim AS dapat anaknya, puteranya yang pertama, Nabi Ismail AS. Itu Nabi Ibrahim. Saya yakin di masjid ini sekarang ni lah yang ada depan kita semua ni, rasanya belum ada lagi yang melebihi usia Nabi Ibrahim AS. Boleh usaha lagi boleh cuba lagi, mana tahu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rezeki. Jangan katakan tidak, dia tak mustahil. Dalam masa yang sama ada juga di kalangan Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan anak-anaknya itu perempuan sahaja. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam. Subhanallah, semuanya ini menjadi contoh kepada kita. Setiap kali kita menyantuni ayat Al-Quranul Karim, contoh untuk kita berusaha dengan kemampuan yang terbatas, dengan kekurangan pada diri kita sebagai ibu dan ayah. Tidak mustahil dalam mana-mana keadaan. Jangan kita rendahkan diri kita. Jangan rasa bahawa Allah, aku ni siapalah, aku pun aku nak ajar anak aku pun tak boleh. Tidak. Kita tetap mempunyai ruang untuk kita menjaga, malah memelihara dan mendidik anak kita. Mungkin kita usaha dengan kekurangan yang ada, kita menjadi guru yang pertama, mengajarkan penuh surah Al-Fatihah kepada anak kita. Subhanallah, kalau kita yang ajar anak kita awal-awal, kemudian nanti dia baikilah dengan orang lain, dia belajar tajwid, dia perkemaskan makhraj dan sebagainya. Kita yang mula-mula mengajarkan surah Al-Fatihah ini, anak kita bahawa setiap hari 17 kali sekurang-kurangnya di dalam solat sehari semalam, maka dia baca itu hasil daripada yang kita ni, walaupun lekeh bagaimana sekalipun, kita yang mengajarnya. Nabi SAW menyatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sesiapa sahaja yang menunjuk ajar sesuatu kebaikan, walaupun dia dah tak buat dah, tapi orang yang diajar itu buat, apatah lagi anak-anak dia, selagi mana orang buat, selagi itu kita yang dah tak buat ataupun dah tak boleh buat, kita juga akan dapat pahala sama seperti mana fa'ilihi, orang yang melakukannya. Dan alangkah indah dan seronoknya kalau yang melakukan itu adalah anak-anak kita sendiri. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah sudah tentu daripada diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Asr dan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah
Allah